Jika anda belum tahu, di antara semua negara di seluruh dunia, negara Malaysia, Thailand dan Indonesia mempunyai komuniti orang Cina paling ramai yang bukan di negara Cina. Indonesia mendahului dari segi jumlah diekori Thailand di tempat kedua dan Malaysia berada di tangga ketiga. Walaupun begitu, akibat daripada perbezaan budaya setempat dan proses asimilasi, budaya dan warisan generasi orang Cina yang ada juga berubah mengikut negara-negara yang mereka diami. Apakah perbezaan yang paling ketara antara orang Cina yang menetap di Indonesia berbanding sebahagian daripada masyarakat di Malaysia? Berikut kami kongsikan 5 perbezaan paling besar yang jelas kelihatan apabila perbandingan dilakukan kepada kedua-duanya. Satu perbezaan yang ketara sekiranya anda bertemu dengan individu berketurunan Cina yang datang dari Indonesia adalah bagaimana petahnya mereka bertutur dalam bahasa rasmi Indonesia. Sebutan mereka jelas sehingga kan tidak ada bezanya dialek mereka yang berketurunan Cina dengan mereka yang berdarah Jawa misalnya. Fenomena sama sebenarnya turut berlaku di negara kita, melibatkan generasi masyarakat Cina yang kita kenali dengan nama Cina Peranakan atau Baba dan Nyonya. Komuniti Cina Peranakan yang datang lebih awal ke Tanah Melayu mempunyai kemahiran berbahasa tempatan yang sangat baik menyamai dialek orang tempatan yang ada. Bagaimanapun, untuk generasi masyarakat Cina yang datang kemudian sekitar abad ke-18 dan 19, corak hidup yang diamalkan akibat dasar pecah dan perintah British menyebabkan kurangnya pemupukan dan perkongsian bahasa. Ini menjadikan masyarakat Cina di Malaysia ketika ini mempunyai kemahiran berbahasa Mandarin lebih baik berbanding etnik Cina di Indonesia. Berbeza dengan kita yang mengiktiraf sistem pendidikan vernacular, membolehkan kewujudan aliran pendidikan berdasarkan bangsa. Kerajaan Indonesia tidak mengiktiraf sistem serupa. Sistem pendidikan nasional menjadi satu-satunya sistem yang diterima. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi juga diutamakan dalam aliran pendidikan mereka. Walaupun demikian, keperluan untuk menyediakan pendidikan yang mesra dengan tradisi Cina tetap ada dengan penubuhan sekolah-sekolah kelolaan pihak swasta yang berorientasikan bangsa Cina, digerakkan oleh persatuan-persatuan komuniti Cina. Dasar kerajaan Indonesia tidak membenarkan mana-mana sekolah di Indonesia meminggirkan bahasa kebangsaan mereka. Jadi semua sekolah baik sekolah kerajaan maupun swasta perlu dijalankan dalam medium bahasa Indonesia secara penuh. Pembelajaran bahasa lain seperti Mandarin tetap dibenarkan asalkan bukan sebagai perantara utama medium pembelajaran. Ketika era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Kerajaan Indonesia berjaya menggunakan kuasa politik mereka bagi menidakkan peluang kepada warga Indonesia berketurunan Cina menyertai politik secara besar-besaran. Atas sebab itulah bermula tahun 1996 sehinggalah tahun 1998, tahun kejatuhan Kerajaan Soeharto, jarang sekali kita dapat melihat orang Cina mampu duduk menjadi sebahagian daripada kerajaan republik itu. Hanya selepas kejatuhan Presiden Soeharto, sedikit demi sedikit pelibatan masyarakat Cina ke dalam dunia politik Indonesia berlaku. Dengan era Presiden Joko Widodo dikatakan menyumbang kepada penggalakan pelibatan mereka. Pada pilihan raya 2019, dua parti etnik Cina iaitu PSI dan Perindo bertanding namun gagal mendapat kerusi dalam kerajaan. Berbeza dengan mereka, kita sejak sebelum merdeka lagi sangat terbuka dalam menerima kerjasama dengan pemimpin masyarakat Cina sebagai pemimpin masyarakat berbilang kaum.
Parti Malaysian Chinese Association atau MCA juga telah pun ditubuhkan pada tahun 1949, memainkan peranan besar dalam membawa suara masyarakat Cina dalam kerajaan. Masyarakat Cina di Yogyakarta berdepan kekangan tidak dibenarkan membeli atau memiliki mana-mana bidang tanah yang ada di negeri itu. Walau demikian, harus diperjelaskan, syarat itu bukan hanya tertakluk kepada etnik Cina semata-mata, malahan turut sama meliputi warga Indonesia yang berketurunan Arab dan India. Undang-undang yang diperkenalkan oleh Kerajaan Yogyakarta pada tahun 1975 ini hanya membenarkan sijil pemilikan tanah dikeluarkan kepada warga Yogyakarta yang berstatus orang pribumi sahaja. Semasa peraturan ini diperkenalkan, pemilik tanah bukan pribumi ditukarkan kepada status mereka daripada pemilik tanah kepada pengguna tanah dicukarkan dan hilang hak tuntutan ke atas tanah itu selepas tempoh 30 tahun. Setiap tahun, masyarakat Cina Indonesia pasti akan merayakan Tahun Baru Cina yang lebih dikenali dengan nama Tahun Baru Imlek, disambut dengan meriah di sana sama seperti kita di Malaysia. Walau demikian, budaya dan upacara perayaan masyarakat Cina Indonesia zaman moden senantiasa berdepan stigma masyarakat berikutan dua kejadian besar dalam sejarah negara tersebut. Insiden rusuhan kaum tahun 1965 dan rusuhan 1998. Semasa era Presiden Soeharto, Tahun Baru Imlek dilarang daripada disambut. Kerajaan Indonesia ketika itu bertindak menutup sekolah-sekolah aliran Cina, menghalang kaum Cina daripada mempunyai unit gerakan media sendiri dan yang paling meninggalkan kesan memperkenalkan arahan untuk semua individu Cina menukarkan nama mereka kepada nama yang membawa identiti Indonesia. Sekadar itu sahaja dulu perbezaan antara komuniti Cina Indonesia dan juga Malaysia yang dapat kami kongsikan kepada anda. Semoga perkongsian kami ini bermanfaat.